Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas kita untuk selalu berada di tempat yang baik dan tempat yang mulia. Maka harap-harapnya dunia Allah tetapkan tapak kaki kita berada di tempat yang mulia seperti ini. Maka nanti di hari akhirat lebih-lebih lagi lah Allah tetapkan tapak kaki kita di tempat yang paling hebat dan paling mulia, iaitulah syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas tiga bahagi. Pertama, fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, iaitu hal ulama. Dan kedua, fikir pada segala yang halus-halus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala dan kelebihan segala nikmatnya, dan iaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Dan ketiga, fikir pada segala amal kerana menyucikan dia daripada campur umpama riak dan takabur yang membinasakan dia, iaitu kelakuan orang yang abidin. Baik, kita baca dulu. Ini kita sambung lagi dalam bab kelebihan berfikir, perintah atau suruhan daripada Allah SWT, kemudian disusun oleh para alim ulama, yakni ulama tasawuf, bahawa fikir-fikir ni adalah satu ibadat. Fikir ni satu ibadat, yakni ibadat fikir nama dia. Kerana dengan fikir yang elok dia membolehkan kepada pahala. Fikir yang tak elok boleh membawa kepada dosa. Jadi bila fikir membawa kepada elok, dia jadi ibadat lah. Fikir kepada akhirat dan sebagainya. Macam kita dah baca dah sebelum ni, hadis Nabi yang menyebut tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah.
Berfikir saat itu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Kemudian disambung lagi oleh Syekh dengan mengambil nakal daripada kata Ibrahim bin Adham. Siapa dia Ibrahim bin Adham? Ibrahim bin Adham ni seorang wali, seorang ulama bertaraf wali Allah. Panggil wali Ibrahim bin Adham. Jadi banyaklah kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, banyak dinakalkan kata-kata dia Ibrahim bin Adham ni. Jadi kata Ibrahim bin Adham, bermula fikir itu atas 3 bahagi. Kalau ikut pendapat Ibrahim bin Adham, dia kata fikir ni 3 bahagian. Ada 3 kumpulan jenis fikir. Pertama, dia kata fikir pada segala kejadian Allah. Kumpulan fikir yang pertama iaitu fikir tentang ciptaan Allah. Segala yang Allah cipta ni, kejadian yang Allah cipta ni, kemudian dia mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala. Dia tengok apa yang Allah cipta ni, kejadian yang Allah buat ni, kemudian dia jadikan segala yang Allah cipta ni sebagai dalil. Sebab itulah dinamakan semua makhluk ciptaan Allah ni, kita namakan dia alam. Kenapa panggil alam? Kerana alam tu alamat. Alamat tu tanda. Tanda adanya Allah, tanda wujudnya Allah, tanda kuasanya Allah. Contohlah, bila Allah hantar coronavirus ni, kalau orang yang berfikir tentang hal akhirat, fikir tentang iman, maka dia akan nampak coronavirus ni sebagai alamat. Alamat apa dia? Alamat berkuasanya Allah. Sebab apa kita kata alamat berkuasanya Allah? Dah sampailah doktor pakar pun tak boleh buat apa. Mana kecanggihan teknologi, kecanggihan ubat-ubatan. Ini menunjukkan bahawa Allah nak ajar pada kita, bukan Allah nak siksa kita. Tak, tapi Allah hantar corona ni sebab Allah nak ajar pada kita, yang kuasa aku, kan? Bukan kamu. Sehebat-hebat kamu, sepandai-pandai kamu, secerdik-cerdik kamu, kamu tak boleh buat bila aku hantar satu virus yang halus kecil je. Bukan besar Allah hantar, kecil halus je. Dah tak boleh buat apa dah. Kelang kabut dah satu dunia. Jadi itu kalau orang pandang dengan pandangan iman, pandangan dengan pandangan makrifah, maka dia akan kata hebatnya Allah. Nampak virus tu, bukan dia takut, tapi dia sebut subhanallah, maha suci Allah. Hebatnya Allah buat satu virus yang kita semua tak boleh nak buat apa dah. Maksudnya gitu. Maknanya memandang kepada kejadian penciptaan Allah. Maka orang macam ni, iaitulah dia kata, iaitulah hal ulama. Orang beginilah pandangan ulama. Kerana ulama ni bila dipandang sesuatu, dia nampak kepada Allah. Pandangan suatu je nampak Allah. Itu dipanggil hal ulama. Fikir yang jenis kedua, kumpulan kedua pula. Kata Syekh, fikir pada segala yang halus-halus dan indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Ayat ni makam dia tinggi lagi lah. Kerana apa saja yang Allah cipta ni, dia nampak keindahan. Walaupun pada zahirnya nampak tak berapa nak cantik. Contoh macam tadilah kita sebut, corona ni penyakit. Pada zahir kita pandang penyakit lah, orang kata musibah. Tapi orang yang jenis fikir kedua ni, dia tak nampak penyakit, dia nampak indah dalam penyakit tu. Dia nampak yang indah-indah, yang halus-halus. Dan dia nampak kelebihan segala nikmatnya. Dia nampak itu nikmat. Apa jadi nikmat? Contoh. Bila berlaku PKP, yang mula-mula dululah kita, sampai tak boleh keluar ke mana tu, kena duduk dalam rumah aja. Pandangan setengah orang mungkin dia kata, susah hidup kita, kerja tak boleh, apa semua tak boleh, duduk dalam rumah ni tak tahu nak buat apa, boring. Tapi pandangan orang yang jenis macam ni, fikiran yang jenis macam ni, fikiran yang halus dalam hati dia, ada takwa dan iman yang cantik dalam hati dia, maka dia akan kata, alhamdulillah, aku dapat banyak masa dengan Allah. Aku boleh ibadat banyak-banyak, boleh baca Quran banyak-banyak. Kalau sebelum ni aku kerja sibuk sangat, tak ada nak buat semua tu. Yang ni yang dia kata, bila nampak pada zahirnya macam bala, tapi dia nampak nikmat dalam bala tu. Dia nampak nikmat dalam bala tu. Macam Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, dia kena Allah uji dia dengan penyakit sopak. Itu yang kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal
wal barasi wal juzami sayyil asqam tu, dalam doa tu ada sebut penyakit sopak. Itu daripada hadis. Penyakit sopak ni zaman dulu. Mana zaman dulu ni penyakit sopak ni macam corona agaklah. Dia penyakit yang bahaya, yang boleh berjangkit kepada orang lain. Penyakit sopak ni. Dulu penyakit sopak itulah yang paling kritikal zaman tu. Jadi Allah uji Uwais Al-Qarni ni dengan penyakit sopak. Dan penyakit sopak ni penyakit jenis penyakit jangkit. Bila berjangkit, mana ada orang nak kawan dengan dia? Macam kita zaman kita ni lah, kalau ada orang dengar kata dia positif, memang pakat tak datang rumah lah. Kadang nak telefon dia pun takut. Dia takut corona tu masuk kat telefon. Makna kata jaga sangat lah. Sopak ni berjangkit. Jadi orang tak nak berkawan dengan dia. Jauh, dia tinggal seorang dia. Lepas tu dia ni hidup pun susah, miskin. Bertopok-topok sopak tu dekat daripada kepala sampai ke kaki, penuh, banyak sopak dia. Allah uji dia. Kemudian dia dengan mak dia pergi buat kerja haji. Sama ada haji atau umrah tak pasti. Tapi dia pergi ke Mekah lah. Sampai kat Mekah tu, dia duduk, asal dia duduk Yaman. Dia sampai kat Mekah, dia duduk depan Multazam. Multazam ni antara batu Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Itu dipanggil Multazam. Siapa kalau pergi sana, duduk depan tu berdoa. Sebab situ kata ulama mustajab. Tempat mustajab. Tempat Allah nak perkenan doa situ. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Duduk depan. Jadi Uwais dengan mak dia duduk depan tu, doa pada Allah. Kemudian habis doa, mak dia tanya, Uwais, kamu minta apa ke Allah? Uwais kata, saya minta mak masuk syurga. Lepas tu mak dia tanya, dah kenapa kamu tak minta kamu masuk syurga? Kata dia, tak apalah, mak masuk dalam syurga dulu. Sebab kan Nabi kata dalam syurga boleh minta apa saja. Bila mak masuk dah dalam syurga, mak mintalah saya masuk syurga. Allahu Akbar. Dia pentingkan mak dia dulu. Kita nampak apa nak hantar aku dulu masuk tak apa. Tu. Ni mak dia dulu. Biar mak dia masuk dulu. Sebab mak dia yang bersusah payah. Hari ni kita jadi manusia, jadi elok apa semua ni pun, siapa lagi kalau bukan usaha sama daripada ayah dengan mak kita. Ni. Jadi dia minta mak dia masuk dulu. Nanti mak doa lah, dia kata. Lepas tu mak dia kata, tak apalah, ni han tak minta ke dekat Allah bahawa supaya Allah sembuhkan penyakit sopak kamu ni? Kata Uwais, tak payahlah mak, sopak ni Allah bagi kat saya, dia kata. Mak dia kata, kamu kena minta Allah sembuhkan penyakit ni. Sebabkan penyakit ni lah orang tak nak kawan dengan kamu. Dia kata, tak apa mak, biar seluruh manusia benci pun tak apa, asal Allah tak pernah benci saya. Saya pandang sopak ni kurniaan Allah, tanda Allah sayang saya, Allah bagi kat saya, Allah tak bagi kat orang lain. Maknanya dia terasa istimewanya dia. Sebab apa? Sebab lain daripada yang lain. Allah tak bagi kat orang lain, Allah bagi kat dia. Istimewa tu panggil special. Dia kata gitu. Kan, jangan sekali mak Uwais kata, kalau macam tu kamu degil tak nak dengar cakap mak, kamu jadi anak derhaka. Dengar anak derhaka, dia takutlah sebab dia budak yang soleh, budak yang baik. Mak jangan cakap macam tu. Okey lah, Uwais doa, dia kata. Dia pun doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit sopak yang ada pada aku ni. Tapi di hujung doa dia cakap perlahan sikit, tapi jangan buang semua, dia kata. Dia kata jangan buang semua. Dia nak juga ada sopak tu, dia nak juga. Sebab dia tak pandang sopak tu penyakit, tapi dia pandang sopak tu datang daripada Allah, kurniaan daripada Allah, nikmat daripada Allah. Dia pandang tu nikmat. Dia kata jangan buang semua. Akhirnya Allah sembuhkan semua sopak dia, melainkan satu saja di belakang tengkuk dia, satu tumpukan putih di belakang tengkuk. Itu yang Nabi pesan kepada Saidina Umar dengan Saidina Ali. Nabi kata, saat nanti aku dah wafat, akan datang saudagar daripada Yaman. Salah seorang daripada mereka bernama Uwais Al-Qarni. Kemudian Saidina Umar tanya, macam mana kami nak kenal dia? Kata Nabi, kamu tengok belakang tengkuknya ada tumpukan putih.
mintalah doa daripada dia. Kerana dia doa dengan Allah ni tak ada hijab. Sebab dia sangat dikasih oleh Allah. Minta apa saja dapat. Minta doa pada dia. Pesan baginda Nabi SAW pada Uwais. Satu hari bila Nabi pun dah tak ada, nak teringatlah pesanan Nabi ni, Saidina Umar dengan Saidina Ali nampak ada saudagar Arab daripada Yaman datang ke Mekah. Jadi tanyalah mereka, siapa daripada kalangan kamu yang bernama Uwais Al-Qarni? Nah, bukan kami, kata saudagar-saudagar tu. Tapi dia tengok budak bawah pokok tu, ada seorang pemuda dia ikut kami, duduk bawah pokok tu, dia tak cakap sangat. Kami pun tak kenal sangat dia siapa. Dia tanya dia. Tak apalah, dua orang ni sahabat Nabi ni pun pergilah tanya. Nah, dia tanya, man anta, siapa kamu? Kemudian Uwais dia berseluruh. Dia kata, anak Abdullah. Saya Abdullah. Maksud Abdullah tu hamba Allah. Nah, kemudian Saidina Umar gelak kecil. Saidina Umar kata, wa ana Abdullah aidan. Saya pun hamba Allah juga. Nah, tapi nak tanya nama kamu ni siapa? Dia kata. Katanya nama saya Uwais Al-Qarni. Dia kata, boleh tak kami nak tengok belakang tengkuk kamu? Dia kata, silalah. Dia pun tarik jubah ni sikit, tengok ada tumpukan putih. Benarlah seperti mana yang Nabi kata. Maka dia kata gini, dia pun ceritalah apa yang Nabi cerita. Nabi suruh minta doa pada kamu ni gini-gini. Kata Uwais, kalau bukanlah Nabi yang suruh, nescaya aku takkan buat. Dia kata, kenapa pula? Sebab kamu berdua sahabat Nabi, sahabat yang paling rapat dengan Nabi. Minta ke aku ni siapa? Aku bukan siapa-siapa. Nah, patut kamulah lebih mulia daripada aku. Tapi sebabkan ini arahan Nabi, aku buatlah. Dia kata, itu Uwais Al-Qarni yang memandang satu ujian atau musibah yang Allah beri pada dia dengan pandangan nikmat. Nah. Dan inilah yang menyebabkan jadi asal syukur bagi Allah Ta'ala. Inilah makam tinggi, sehingga kan apa saja yang dia dapat semua dia syukur. Syukur inilah membawa pada reda. Apa saja yang kena pada dia, ujian berat ke tak berat, rezeki ke tak rezeki, balik ke tak balik, syukur belaka, reda semua. Nah, melainkan perkara-perkara yang salah di sisi agama lah. Nah, maksiat tak reda lah. Tapi makna ujian-ujian Allah, Allah bagi dia niaga, bankrupt, ataupun niaga tak laku. Nah, syukur juga. Payah kita nak duduk makam macam ni, betul tak? Dalam niaga penat-penat, tiba-tiba tak ada untung, nak boleh syukur macam mana? Lagi kita bising adalah, apa ni niaga banyak kali dah ni, duk rugi tang tu juga. Tapi orang makam ni dah, dia syukur, alhamdulillah rugi, dia kata. Sebab apa? Sebab dia memandang nikmat. Ada orang bertanding parti politik, nah, kalah dalam pilihan raya, dia ucap syukur, alhamdulillah kalah, dia kata. Apa pula? Syukur. Nah, alhamdulillah tak jadi, dia kata. Kalau jadi mungkin aku tak boleh nak tanggung. Nah, jadi Allah lebih tahu. Maka Allah tak bagi kat aku sebab Allah tahu aku tak boleh nak tanggung. Tu. Dia meletakkan yang cerdik Allah, yang bijak Allah. Dia hamba, ikut saja keputusan Allah. Allah kata A, Allah kata B. Segala keputusan Allah dipandang dengan husnuzan. Segala keputusan Allah dipandang dengan kebaikan. Itu makam yang hebat, makam yang tinggi. Bukan senang. Nak cakap boleh lah, saya yang baca ni pun baca je lah. Nak tak kena ke kita, lebih kurang tak kita? Nampak? Nak ceritanya, inilah dia. Nak makam yang hebat. Bak kata tok guru kami, dia buat contoh gini. Dia kata, katalah kita balik rumah ni, lepas habis kuliah ni kita balik rumah. Dan anak kita balik kampung. Siap dengan ada cucu sekali, cucu kita ada. Kita pun balik lah. Buka pintu, assalamualaikum. Kita buka pintu. Tiba-tiba, pum, bola naik atas kepala. Tung. Benjol dahi ni. Allah, pening kepala kita. Terduduk sekejap. Kita pun marah. Ni siapa dia pergi sepak bola ni? Nak pagi-pagi orang baru masuk dalam rumah, bola sepak naik ke kepala ni. Tiba-tiba keluar daripada bilik tu cucu kita. Comel. Baru umur 2 ke 3 tahun. Baru nak belajar jalan. Naik keluar gitu. Dia pun kata, Tok Wan gitu.
Kita jadi tak nak teruskan marah? Jadi tak nak terus marah? Jadilah. Lah, cucu kesayangan atuk rupanya yang sepak. Kalau cucu yang sepak tak payah kata bola, baling dengan batu tak apa. Sebab apa? Sebab dia memandang siapa yang baling. Sebab tu kata ulama, jangan memandang ujian tu, jangan memandang bala tu, jangan memandang penyakit tu, tapi pandanglah siapa yang bagi penyakit tu, siapa yang hantar bala tu, siapa yang letak ujian tu. Bila kita pandang yang tu, kita nampak Allah. Dah takkan kita nak marah ke Allah? Allah tu Allah, Tuhan yang kita kasih, Tuhan yang kita harapkan. Bila mana oh Allah yang turunkan bala, Allah yang bagi aku susah. Dan kalau Allah yang bagi susah, susah daripada ni pun aku sanggup, gitu. Nah, kalau Allah yang bagi aku penyakit, tak payah kata penyakit ni, penyakit lagi teruk daripada ni pun tak apa, aku terima sebab yang bagi tu Allah. Tu. Oh, nak duduk makam ni sekali lagi lah saya kata, bukan senang. Cakap boleh lah nak. Tapi tak apalah, berlatih diri kita untuk duduk di makam yang lebih baik daripada sebelum ni. Dapat peringkat yang pertama tadi pun tak apa dah. Pandang semua kejadian ini adalah ciptaan Allah. Pandang yang tu dulu tak apa dah. Nanti lama-lama naik makam kedua ni, pandang nikmat pula daripada ciptaan Allah. Kemudian makam yang ketiga. Ni lagi hebat lah. Ni lagi hebat makam dia. Apa dia? Fikir pada segala amal. Dalam fikiran dia, fikir amal je, kerana menyucikan dia daripada campur umpama riak dan takabur yang membinasakan dia, iaitu kesukaan orang yang abidin. Makam ketiga ni dia fikir amal dia. Apa saja dia buat ni, dia fikir tentang amal dia. Jangan sampai ada benda yang merosakkan amal dia. Sebab dia merasakan kurniaan Allah ni sudah sampai pada dia. Contoh. Dulu mungkin kita tak lekat di masjid. Kita orang cakap lara lagi lah, duk lepak kedai kopi lah apa semua. Tiba-tiba kita dah boleh istiqamah datang masjid. Tak pernah semayang subuh berjemaah di masjid, tapi lah alhamdulillah boleh istiqamah dah semayang subuh di masjid ni. Jadi semayang subuh di masjid ni, dia nampak itu kurniaan Allah. Maka dia takut kalau Allah cabut nikmat tu. Dia takut kalau Allah pahitkan balik, menyebabkan dia tak boleh dah nak istiqamah solat subuh berjemaah ni. Dia takut yang tu. Nah, ini yang kata ulama, takut ni ada dua bagi seorang hamba pada Tuhannya. Ada dua makam takut. Makam pertama takut yang rendah. Takut apa? Takut orang awam macam kita semua. Yang ni takut azab neraka, takut azab kubur. Tengok dia pergi tengok cerita apa tu, tanah kubur kat dalam TV tu. Tengok yang ni kubur sempit lah, kubur terbakar lah, macam-macam. Kata, takut kalau aku jadi macam ni, dia kata. Nak mati terseksa lah. Dia tengok ada orang mati terseksa lah apa semua. Takutnya kalau aku mati macam ni. Dengar dia baca pula buku ke apa, dia dengar ustaz mengajar tentang azab neraka. Takutnya aku. Dia takut tu takut neraka. Nah, bagus dah, makna dia ada iman dah tu. Bagus dah, tapi itu baru makam rendah. Orang makam yang lagi tinggi, dia tak bicara dah. Dia bukan maksud dia tak takut neraka, tapi dia tak bicara dah tentang takut neraka tu. Dia tak bicara dah tentang takut azab kubur ke sebagainya. Yang dia takut ni kebaikan dan kenikmatan yang Allah beri pada dia, kelazatan ibadat yang Allah beri pada dia, Allah akan cabut. Tu dia takut. Nah, dia takut yang itu. Bukan takut buat maksiat, takut taat tu hilang. Kalau taat takut hilang, maksiat lagi lah. Tu kata makam ni lagi tinggi. Nah, dia dah boleh dah buat tahajud, dia sonok buat tahajud tiap-tiap pagi, bangun bangkit tahajud. Yang dia takut tahajud tu hilang pada dia. Sebab dia pandang dia boleh buat tahajud bukan diri dia, Allah bagi. Jadi dia takut Allah ambil balik tahajud tu. Nampak? Maka dia akan jaga diri dia, bukan setakat buat benda yang haram, makruh dia tinggal. Sebab dia takut nanti Allah cabut nikmat-nikmat tadi. Bukan setakat dosa besar dia tinggal, dosa kecil dia dah tak nak buat lah. Kita makam orang awam tadi boleh jawab lagi, alah dosa kecil je ustaz. Nah, kita jawab kadang-kadang, awak tak semayang rawatib? Rawatib sunat je ustaz.
Kita bermudah-mudahlah dengan amalan sunat. Tanya, isap okok ni tak boleh ni. Makruh je ustaz, dia kata. Kita bermudah-mudah dengan hukum. Sebab apa? Sebab kita belum merasai duduk makam yang ketiga ni. Makam tiga ni dijaga sungguh hubungan dia dengan Allah. Sikit benda salah, walaupun benda salah kecil je, dia tak nak buat. Sebab dia takut nanti kalau Allah dah tak suka kat dia, Allah cabut nikmat ibadat, kelazatan ibadat yang Allah beri pada dia sekarang. Itu dia takut. Inilah makam para wali, kan? Dia takut hilang segala nikmat-nikmat. Sebab dia dah nampak nikmat akhirat, bukan nikmat dunia dah. Kita duk nikmat dunia lagi. Kita terkejar-kejar lagi nak kereta mewah, nak rumah besar, nak gaji besar. Itu bahagian kita. Bahagian wali dia tak pandang dah semua tu. Yang dipandang nikmat yang sebenarnya ialah nikmat dalam khusyuk dalam semayang. Dia rasa seronok dalam sembahyang. Tengok sahabat kalau solat sampai burung boleh hinggap atas kepala, sebab burung ingat itu tunggul. Tak bergerak sikit pun. Kita subuh 2 rakaat 14 kali gerak dah. 2 rakaat je gerak banyak kali. Ni sembahyang, Allah lama berdiri tak gerak apa para sahabat. Sebab mereka telah mendapat nikmat tu. Nikmat khusyuk tu. Kita yang tak rasa ni memanglah tak nampak sangat. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Orang yang rasa dia tahu. Dia tahulah. Bak kata guru kami, siapa makan burger dia rasa sedap burger tu, dia kata. Maknanya nak cerita kat orang boleh lah. Sedap burger aku makan semalam. Boleh cerita. Tapi kawan tu rasa tak? Tak rasa, melainkan dia kena beli kan. Dia makan masuk dalam mulut baru dia tahu. Macam itulah nikmat khusyuk. Boleh je kita cerita daripada kitab. Khusyuk ni tuan-tuan, sedap gini. Tapi kalau orang tu tak dapat khusyuk, dia tak rasa sedap tu. Bila dia dapat baru dia tahu. Nikmat macam-macam. Nikmat ilmu, nikmat alim, nikmat beramal, macam-macam. Akhirat ni semua barang-barang yang lazat. Tapi kenapa kadang-kadang kita tak terasa lazat barang-barang akhirat? Kerana berkemungkinan hati kita sakit. Berkemungkinan hati kita sakit. Macam kuliah agama ni lazat, sedap. Sehingga baca dalam kitab Durun Nafis, kalau Allah bukakan pada kita nikmat ibadat, kata Syekh Durun Nafis, lebih sedap daripada berjimak suami isteri. Ni Syekh dalam kitab sebut, bukan saya tambah. Syekh sebut. Dia nak maksudkan sedap sungguhnya nikmat ibadat kalau Allah beri pada kita. Tapi dah kita tak apa, tu yang kadang-kadang semayang pun malas. Nampak? Baca Quran pun nguap. Auzubillah nguap. Nampak? Baru auzubillah nguap dah. Tengok Raja Lawak tak ada nguap pun. Tu. Kita tengok kita banding diri kita. Jangan orang lain, kita sendirilah. Kita renung diri kita. Bila bahagian dunia kita jadi sonok je. Tengok TV sonok lah apa. Tapi bila bahagian akhirat jadi lembik. Kenapa jadi macam tu? Cuba tanya balik diri kita. Itulah maksudnya hati kita ada penyakit. Itu maksud dia. Sama enggak dengan jasad. Jasad ni kalau sihat, makanan apa semua sedap. Ikan siakap, kambing golek, sedap. Tapi kalau diri sakit, sedap? Tak sedap. Tak yang kata sakit teruk, sesemua sudah. Bila sesemua makan apa pun rasa payau, rasa kurang sedap. Tak lalu nak makan lah, apalah. Sebab apa? Sebab jasad sakit, jadi makanan jasad rasa tak lazat. Begitu jugalah rohani sakit, makanan rohani tak rasa lazat. Sedangkan barang-barang ibadat inilah makanan rohani. Semayang ni makanan rohani. Nak kuliah makanan rohani, mengaji ilmu. Nak zikir makanan rohani. Ada orang zikir kuat sebab dia dah rasa kelazatan zikir. Sungguh dia berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Dia sonok. Nampak? Sampai ada naik syekh pun ada. Sampai bangun pun ada. Tapi sampai panjat kipas tu merepek lah. Tapi nak ceritanya, dia merasai kelazatan beribadat. Jadi bila dah dapat dah lazat, benda dah sedap, kita tengah makan sedap-sedap ni, air pun dengan air buahnya, makan pun tengah sedap, kita takut orang ambil pinggan kita, kita takut orang ambil air kita. Jadi kita jaga jangan bagi orang usik. Macam tu lah kita, bila Allah dah bagi kita kelazatan ibadat, kita takut kelazatan tu Allah ambil semula. Yang inilah makam ketiga. Maka apa yang dipikir?
Dia tak fikir benda lain dah. Dia fikir amal ni jangan ada cacat cela. Sebab cacat cela itulah nanti Allah akan rampas semula kenikmatan, kelazatan beribadat tu. Dia takut yang itu. Ni makam hebatlah. Sebab itulah disebut inilah kesukaan orang yang abidin, orang yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi kata setengah orang yang arifin. Ini orang arifin pula. Orang arifin ni maksudnya wali-wali. Jadi dia kata setengah, maknanya taklah sepakat, tapi adalah pandangan-pandangan daripada wali-wali Allah mengatakan bahawa fikir itu dua bahagi. Yang ni dia bahagikan pada dua pula fikir ni, iaitu yang pertama fikir pada Tuhan, yang kedua fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Dua je fikir, dia kata dalam hidup ni dua je kita kena fikir. Yang pertama fikir tentang Allah, fikir pada Allah. Maksud fikir tentang Allah ni bukan fikir zat Allah, tapi memikir akan kehebatan Allah, sifat-sifat Allah. Macam mana nak fikir sifat Allah? Kena mengajilah ilmu sifat Allah. Sifat 20 tu kena mengaji ni. Bila kita mengaji baru kita nampak kan sifat-sifat Allah ni. Dia begitu. Kemudian fikir pada barang yang bergantung dengan hamba, fikir tentang diri dia. Sebab itulah ada patah menyebut bahawa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa makna dia? Makna dia siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi dia kenal diri dia. Dia fikir tentang diri dia. Ui, aku ni lemah, aku ni. Tapi kita ni sebab apa minta maaf cakap lah. Janganlah terasa pula. Mati lah. Apa nama macam dekat hospital. Takut juga bunyi dia. Baik, jadi kenapa kita ni sudah berusia, minta maaf sudah berusia baru senang lekat di masjid. Kenapa di zaman muda payah? Kenapa bila kita dah meningkat umur 40, 50, 60, boleh dah alhamdulillah datang ke masjid. Kenapa jadi begitu? Bukan saya perli dah, tapi kita nak bincang kenapa jadi begitu. Ni kerana jasad kita dah semakin lemah. Bila lemah, baru kita sedar ke diri kita. Baru nampak, oh aku lemah. Aku tak larat dah. Baru kita nak mikir akhirat. Masa kita tengah kuat, payah nak fikir akhirat. Sebab tengah kuat, tengah sedap lagi badan. Itu masalah. Sebab itulah ulama, wali-wali Allah kata, penyakit itu nikmat, dia kata. Sebab apa? Sebab dengan penyakit itulah menajamkan fikirannya pada Allah. Lagi menguatkan dirinya ingat pada Allah. Tapi masa sehat, payah nak ingat pada Allah. Betul tak? Macam tengok, saya minat gak bola. Sebab saya orang Selangor, minat Selangor lah. Red Giant, merah kuning. Tapi sekarang Selangor dah tak power sangat lah. Dulu power gak. Jadi main bola ni, daripada dulu saya tengok sampailah lah. Mana ada orang sepak bola masuk dalam gol, lepas tu takbir. Ada? Sepak takbir. Ada. Paling kuat sujud lah. Sujud pun kadang-kadang tak kena cara. Nak sujud syukur ni kena ada wudu, tutup aurat, menghadap kiblat, mula dengan takbir, sudah dengan salam. Tak kena habis semua. Wudu tak ada. Apalah kita husnuzon, sangka baik wudu ada. Dia tak kentut-kentut kat dalam padang tu. Tak batal lah wudu dia. Tapi tu pakai seluar pendek. Katalah dia pakai seluar panjang. Kalau pakai seluar panjang macam mana Ustaz? Okey, tak apalah. Dah sujud ke penonton, buat apa? Sujud arah kiblat, bukan sujud ke penyokong ni. Nampak? Katalah kebetulan penyokong dia duduk tu menghadap kiblat. Tapi tak mula dengan takbir, dia lari-lari pun terus sujud. Mula nak sujud syukur, mula dengan takbir, baca dalam kitab fiqh. Lepas tu tutupnya dengan salam. Allahu Akbar, bersujud. Bangun balik, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru kata betul, sujud syukur. Ni main buat je, entah macam mana jadi. Jadi payahlah. Nak ceritanya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira, payah kita ni manusia nak ingat ke Tuhan. Macam tadi sepak bola masuk dalam gol, tengah sonok, payah nak takbir, nak ingat Allah. Nak sebut nama Allah tu tak teringat langsung. Yang dia sebut apa? Yahoo,
dia kata. Sebab bola masuk dalam gol. Kan? Tiba-tiba sambung lagi main, tak habis lagi 90 minit. Main. Pasukan lawan tackle. Selek dia. Jatuh tergolek, berlipat kaki naik atas muka. Dia pun tengok macam kenal kaki ni, dia kata. Kaki dia punya. Berlipat naik atas muka, masuk dalam ambulan. Bila masuk dalam ambulan, dia sebut benda, Yahoo ke Allah? Takkan sebut Yahoo kaki lipat. Dah lah sebut nama Allah lah. Allah. Baru nak sebut nama Allah. Gitulah kita ghalibnya manusia. Sebab tu kata ulama, penyakit itu memanglah menyakitkan jasad, tapi menyihatkan roh. Biasanya begitulah. Bila jasad sakit, baru roh ni kuat ingat pada Allah. Macam kita pas mayang tadi, kita istighfar kan? Ikut imam, Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang tu adalah yang sungguh-sungguh istighfar. Ada yang kadang-kadang istighfar agak, tapi tengok cicak atas hiling, Astaghfirullah, sawang dia kata. Nampak? Maknanya melilau. Sebut mulut Astaghfirullah, tapi pemikiran melilau. Tak fokus. Tapi bila sakit fokus tak? Sekali sebut je. Nak sakit ni, Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakitnya ya Allah. Ikhlas daripada hati. Betul-betul datang pada hati kita. Itulah nikmat sebenarnya. Bila nak dapat sebut nama Allah dengan penuh ikhlas daripada hati kita? Kalau bukan waktu susah tu. Waktu perit tu. Itu kadang-kadang ianya nikmat. Jadi ilmu kita pada pagi ni nak mengajar pada kita, pandanglah segala kurniaan Allah itu dengan pandangan nikmat. InsyaAllah hati kita terasa lapang, hati kita rasa mudah nak menerima segala keputusan Allah, dan kita reda dengan ketentuan Allah. Bila kita reda, maka jadilah macam sahabat. Allah menyebutkan mereka dengan panggilan radhiyallahu anhu. Allah reda atas mereka sebab mereka reda atas Allah. Jadi cukuplah untuk pagi ni. Seorang dah bangun, tak lagi tinggal saya seorang. Jadi kita berhenti setakat ni dulu, dan kita akan sambung nanti kuliah yang akan datang. Maka ada pun fikir Tuhan itu telah ditegah oleh syarak daripadanya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada pagi ni, dan macam biasalah ada sedikit produk perniagaan di luar sana untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, niatlah membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.